Alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita menyambung program kuliah duha kita. Alhamdulillah, moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ini diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Jadi kat mana tu ada tanda? Muka surat 36. Perbezaan antara agama dan ad-din. Okey, insya-Allah. Kita masih dalam Islam sebagai ad-din. Dalam bab yang kedua daripada kitab kita ni, bab yang kedua, yakni Islam sebagai ad-din. Kita masih dalam tajuk tu lagi, dalam bab tu lagi. Cuma kita sambung tajuk kecil dia, perbezaan antara agama dan ad-din. Tu perbezaan antara agama dan ad-din. Lagu mana beza dia? Okey, kita tengok definisi agama. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, agama. Sebenarnya istilah agama berasal daripada perkataan gam yang diberi penambahan huruf A di hadapan dan di belakangnya yang membentuk perkataan agama. Berasal dari bahasa Sanskrit untuk menunjukkan satu sistem kepercayaan di dalam agama Hindu dan Buddha. Manusia dan Islam, Profesor Datuk Dr. Harudin 1988 574. Okey. Tengok. Ni dia kata agama. Mari daripada perkataan apa? Bahasa Sanskrit. Gam. Contoh kita bang. Bang tu bahasa Sanskrit tu. Kita orang Melayu ni. Dah bangsa lagi. Masuk bang tu bahasa Sanskrit. Bang ni maksud dia, kalau kita kat benda melaungkan suara dengan yang tinggi, kuat, maka dipanggil bang. Tu. Nampak? Kita dah kata bang, kita ingat ke cakap kita. Faham? Bang ni maksud dia melaungkan suara yang kuat, dipanggil bang. Boleh? Tu bahasa Sanskrit lah tu. Begitu dia kata agama ni perkataan gam yang ditambahkan penuh huruf A di hadapan dan huruf A di belakang. Tu dia. Jadi agama. Tu kita panggil agama tu. Jadi cakap Melayu kita. Jadi agama. Mulanya gam. Nampak? Jadi agama. Orang Terengganu kata ugama. Orang KL kata agama. Ada ke orang belah-belah uli kata igama. Ada orang sama mengaji tu. Agama, ugama, igama. Tu kalau orang aluh lagi, yura lagi tu a lain, i lain, u lain. Faham lagi? Orang kata agama ya pergi ke mana, igama ke mana, ugama ke mana. Tu dia. Faham? Okey, tak apalah tu. Tu masuk agama. Dia kata mengikut kamus Dewang terdapat dua definisi tentang agama. Tu dia. Apa dia? Iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tu. Jadi kalau kita sebut agama benda yang bersangkutan dengan Tuhan lah. Dengan hukum akang lah. Tu agama tu. Mu ni sampai dak mengaji agama ni. Maksud bila mengaji agama maksud agama kena Tuhan, hukum akang, itu agama. Yang jadi kebiasaan bagi kita orang Melayu. Mu sekolah mana? Sekolah agama. Dah mu sekolah biasa je. Sebut agama kita pergi ke ketuhanan lalu. Kepercayaan kepada Tuhan dan peribadatan. Itu agama. Betul? Itu kebiasaan orang kita. Sebut agama dia pergi kat tu lalu. Tu dia kata iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Itu agama lah tu. Dan sifat-sifat serta kekuasaan. Itu dipanggil ketuhanan. Agama. Jadi kita orang Melayu kita dok Terengganu ni memang ya dah lah. Bila sebut agama ikut kepercayaan kepada Tuhan lalu.
Mula kita ni biar kau aling sikit tentang agama. Ni siapa nak tahu kahla ni. Tak mau jadi ustaz pun paling kurang hak lepas fardu ain. Faham lagi? Tak jahil agama. Tu dia. Kalau orang tanya kita Allah ni siapa ya kau? Boleh jawab. Paling kurang walaupun tak boleh hurah. Tak? Itu agama. Jangan jahil agama. Jangan. Tu agama sudah jadi dah. Bahasa kita dah boleh sebut agama pergi ke Tuhan lalu. Itu orang kita. Maksud dia itu sifat-sifat serta kekuasaan. Kekuasaan Allah. Dan benda lagi, dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Itu hak kita lah tu. Itu hak kita. Okey. Kepercayaan kepada yang maha kuasa. Tak? Itu yang pertama. Yang kedua pula benda, agama juga diertikan kepercayaan kepada sesuatu dewa dan lain-lain. Tu kita kata agama Hindu dia percaya ke benda lain, agama Buddha dia percaya kepada benda lain, dia tak percaya kepada Tuhan kita Allah tak, dia sembah dewa-dewa. Faham lagi? Tu banyak dewa, banyak berhala dia tu. Ni dia lukis gini, dia buat patung gini. Faham lagi? Hak tu kita kata ni agama lain. Tu kita agama. Tu maksud dia. Itu maksud yang dikatakan agama. Tu mudah je. Okey, hak kita nak fahamnya, hak itu. Kesimpulan. Agama di sini dilihat sebagai kesimpulan di atas perbincangan kita tadi, sistem kepercayaan kepada Tuhan. Betul tak? Betul lah. Kita boleh simpul dah ni. Kepercayaan kepada Tuhan. Tu. Yang kedua benda, sistem penyembahan terhadap Tuhan. Iyalah, peribadatan tadi. Tu ya. Itu sebab simpul. Bila sebut agama, mesti kita wajib percaya ada Tuhan, ada yang mentarbih, ada yang mencipta. Bila sebut agama, ada kehambaan, ada pengabdian. Itu yang dinamakan agama. Hak kita duk ikut ni, agama kita lah. Faham lagi? Tu. Tu kata cara hidup tu. Agama-agama ni ikut kita ni panggil benda cara hidup. Nampak? Cara hidup kita hari-hari ni dah ada pergantungan ke Tuhan. Nampak? Cara hidup hari-hari ni kita ada peraturan yang digariskan oleh Allah. Mesti taat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Itu kita. Itu agama kita lah tu. Cara hidup. Nampak? Cara hidup kita ada undang-undang. Bukan boleh ikut sedak kita nak buat. Tak boleh. Sebab kita kepercayaan kepada Tuhan ada. Dan peribadatan kita, maksudnya kehambaan dan ketuhanan, itu agama kita. Sebab tu hidup kita ada peraturan. Kita bangun pagi ada sembahyang subuh. Nampak lagi? Hak tu peribadatan kita kepada yang menciptakan kita, yakni ketuhanan Allah, kehambaan kita. Itu hidup kita tu berlandaskan agama. Itu agamanya. Nampak? Lepas tu pergi makan, ada halal ada haram. Makanan yang halal boleh makan, yang haram tak boleh. Sebab kita ada agama, ada ketuhanan dan kehambaan. Sedar lah. Jadi bila kita ada sini baru ada peraturan. Bukan ikut sedak kita je. Mana lagi? Tu bab makan. Lepas tu pakaian kok gitu juga. Kalau kita orang mengaku kita orang beragama, kita ada sistem pakaian. Pakaian Islam menutup aurat. Dak kabur nak pakai gana pun jenis tutup aurat. Nak pakai kuning kau nak mung dah nak pergi Maidin nak pakai kuning jalur nak kilah lah lagi lah. Faham lagi? Janji tutup aurat. Tu ada khabar. Pakaian orang Islam mesti pakai baju Melayu. Tak ada. Faham lagi? Tutup aurat ikut pandang mung nak pakai gana pun tak ada masalah. Saya nak tepek daun belaka, daun getah semua daripada pusat sampai ke lutut. Okey, go on. Nampak lagi? Tak ada masalah. Betul? Ada kisah itu. Maka itu bab berpakaian dan seterusnya lah. Bila kita ngaku kita orang beragama, mesti ada peraturan hidup kita. Kita tak boleh buat ikut suka kita. Tak boleh buat ikut suka. Kita mesti berpandukan Quran dan Sunnah. Itu panduan kita. Kalau berlanggar dengan Quran dan Sunnah, hak tu kita kena tinggal. Kena tinggal. Sebab kita mengaku kita orang yang beragama. Okey, kita mengaku ada Tuhan. Bila ada Tuhan, ada kehambaan.
Bila ada hamba, ada peraturan dia peribadatan kita kepada Allah. Tu sistem penyembahan tak terhadap Tuhan. Maka cara sembah pula diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu diutuskan Rasul. Sebab tu ibadah dalam Islam tidak boleh reka. Tak boleh. Ibadah dalam Islam tak boleh reka. Dah kita duduk semayang tu siapa ajar? Nabi ajar. Mana lagi? Tu sabit tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubikumullah. Ya dah lah tu. Ini penting ni, perintah daripada Allah. Muhammad, mukabar ke manusia sekiranya mereka percaya ke aku, ada kasih ke aku, kena ikut mung. Fattabi'uni, mung kena ikut aku. Nabi kata gitu. Yuhbikumullah, nescaya kamu dikasih oleh Allah. Jadi nak ibadah kepada Allah mesti ikut cara Nabi. Kena belajar. Sebab yang mewarisi Nabi ulama. Kita semayang ambil mana cara semayang? Ambil dengan ulama. Apa lagi? Bukan dah mu semayang mu takbir ambil mana? Aku berasa nak buat gitu. Dah boleh. Ibadah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Ni kita buat ikut sedap kita. Dah boleh. Dia cara dia. Tu dah boleh takut tambah, dah boleh reka dalam ibadah. Ibadah khusus tu. Nampak lagi? Dia jaga. Tu dia. Maka kita kena faham lah tu. Sebab tu kena ngaji. Cara sembah Tuhan diajar oleh Nabi SAW. Semayang subuh 2 rakaat dah lewat 4, dah lewat 3. Nampak lagi? Dah boleh tambah, dah boleh reka. Nabi kata 2. Dok kira mu rajin setara mana pun. Dah hamba nak buat hari ni 3 sekali subuh. Sebab hari ni hamba berasa Allah, hamba ni kuranglah kerdilnya hamba depan Tuhan. Jadi hamba nak bukti sungguh ni bahawa Tuhan ni kalau terima kasih banyak. Hamba nak buat 3 ni. Dah boleh. Dah boleh. Ada orang ni puasa pula hamba tak mau raya. Terik ni hamba sedar sungguh. Tuhan ni buat aku makan aku. Jadi aku nak puasa lagi hari raya. Dah boleh. Faham lagi? Jangan reka. Mesti ikut Nabi. Hak Nabi buat tu terbaik dah. Betul tak ni? Nabi buat tu cukup comel dah untuk kita. Sebab Nabi tahu kita ni setara mana. Sebab Nabi dia bercakap, dia buat apa mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka Allah tahu tak hak mana layak kepada kita. Hak mana kita mampu, hak mana kita tak mampu. Allah tahu tak? Tahu. Jadi bila tahu, itulah yang tahu kehendak Allah Nabi. Maka kita ni ikut Nabi. Orang lain tak tahu kenapa Tuhan nak. Tok Imam tak tahu kenapa Tuhan nak. Tok Imam kena ikut siapa? Kena ikut ulama. Dah ulama kena ikut siapa? Kena ikut Nabi lah. Sebab Nabi yang tahu kehendak Allah. Betul? Maka tak boleh reka. Sebab tu nak buat ibadah napa pun, mari zuk setara mana pun mesti tengok Quran dan sunnah. Jangan ikut nafsu kita nak. Jadi zuk molek nak 3 terus semayang lah subuh. Dah boleh. Dah boleh. Tu dia. Itu kata Islam ni hebat. Kita ada semayang sunat mutlak. Dah mu hebat sangat, rajin sangat. Semayang sunat mutlak kat mana mu. Nak buat banyak mana pun. Nak siapa petah dari mu ke, siapa tembus lantas sejik kat anda. Tapi subuh tetap 2. Mu rajin tak rajin pun dah boleh buat 3. Faham? Tu ibadah khusus yang diajar oleh Nabi. Faham lagi? Ada yang khusus, ada yang umum. Tu. Jadi kita nak faham bab ibadah. Jangan ikut suka-suka kita. Tak boleh. Kita kena ngaji. Tu dia. Okey. Habis itu. Jadi kita tengok yang pertama. Pertama apa pula ni? Kita baca laju sikit ni. Dia mudah kita baca laju. Agama samawi dan agama wada'i. Kita tengok. Agama boleh dibahagi kepada 2 jenis. Yang ni pembahagian agama, iaitu samawi dan wada'i. Kita tengok A dulu lagi ni, insya-Allah. Jadi agama samawi. Agama samawi, agama lagu mana kak? Agama samawi ialah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya, bermula dari Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana agama samawi ni agama yang datang dari langit. Bila sebut datang dari langit, datang daripada Allah. Itu maksud dia. Sebab langit ni tinggi. Ketinggian tu Allah. Sebab tu kalau kita tak ada doa kata-kata. Sebab Allah ni tinggi. Betul tak ni? Tu. Yang mulia di atas lah biasa. Bukan maksud Tuhan duduk di atas tau. Tu kita nak faham. Orang mulia biasa duduk di atas. Betul tak?
YB mai kampung kita, dia duduk atas tikar ke kita duduk atas kursi? Jawab. Maksud YB duduk di atas. Jadi bila bahasa, bila sebut agama samawi, agama mari agama yang tinggi, maksud agama yang datang daripada Allah. Tu maksud dia. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sebab tu turunnya kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang datang dari langit. Tu dia. Nah, sebagaimana kita beriman kitab ada 104 buah tu, itu kitab samawiyah lah tu, kitab yang datang dari langit, maksud datang daripada Allah. Tu maksud dia. Okey. Maka agama samawi ialah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan agama yang direkai oleh manusia, bukan. Tu. Jadi agama Islam ni lah agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah, agama ni yang dibuat oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Bukan manusia yang buat. Tu kita nak yakin dulu situ. Nampak? Jadi bila kita yakin Allah ni yang berkuasa, yang mentadbir, yang mencipta, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, maka bila Islam ni agama yang Allah Ta'ala tahu, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Jadi barulah kita mudah nak ikut. Sebab yang maha bijaksana atur cara hidup. Jadi kita yakinlah aturan yang diajar oleh Allah tu lah hak moleknya. Contoh, Nabi mari ajar cara makan. Masa ni makan, masa ni dok. Ambil makan sikit, setara ni. Maka Nabi cakap apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka Allah yang atur cara hibakan. Jadi baik atau tidak cara dia? Baik. Jadi kita nak ambil cara manusia ajar ke cara Nabi ajar? Cara Nabi ajar. Nah, cara Nabi ajar makan sikit, cara manusia ajar kedara. Pilih nak mana? Kita pergi pilih hak kedara. Jadi sebab tu dah umur 28, kecil manis, darah tinggi, jatuh sumbat. Betul ni? Ni hari ni. Ada nak salah siapa? Sebab kita makan dah ikut Nabi ajar. Ubur lendal lebih. 4 liter mungkin 5 liter. Jadi kan kereta tu berat apa? Bang lagi, tembok IC. Bang. Tu begitu kita. Makan sepinggang, kita tang 2 pinggang setengah. Tu macam bewok jalan kan. Faham lagi? Betul tak? Jadi sesak nafas sebab pembahagian makanan, udara, air, sistem badan itu. Nampak lagi? Tu jadi hamba warna seeh. Dah seeh apa? Tu bermuatan ni mana? Macam mana nak buang mari kaku? Nak makan ubat aku ni keluar angin. Dah ayam makan ubat. Kurang makan sebab lebih makanan. Jadi ruang angin tu tak ada. Pang lagi sumbat jadi. Tu buang. Punca dah. Penawar segala penyakit Nabi kata benda. Berhenti ketika no. Makan tu lah. Berhenti ketika no. Ketika berasa nak nambah tu stop. Itu penawar segala penyakit. Ya dah lah tu. Jadi berasa nak tu siapa? Siapa ajar kita? Allah. Tu bagi sukatan kita. Kita makan ada nasi bila berasa nak tambah lagi sebab sedap boh. Macam saat ni yang berlepas kuliah subuh ni, orang belanja kalau hamba lari mau tak mau makan sama set-set saja. Makan set-set anak buah hamba. Hamba payah kan makan kedai orang. Lepas tu dah lama tak jumpa dia berdahari ajak ustaz kita makan apa yang panggil nasi khabu itu. Nasi khabu Kak Gondatu. Sedap kau itu. Hamba tiya ke? Dah biar ada apa kita pergi atas sekali. Tu makan ni. Makan nasi khabu. Hamba tak berahi ayam, hamba bayi kambing. Hamba ada kambing bakar. Makan ya Allah sedap. Sedap nasi khabu. Nampak? Tu makan. Allah, kali ke hati nak tambah. Dah sedap kan? Kambing pun banyak lagi. Posisi catering tu dia makan aku amajak je mari makan. Sama dia tak suka mana kambing ni, posisi ni suka ayam. Jadi order ayam pula. Kambing yang order ke dia. Jadi lebih tau. Kalau aku ikut hati aku faham. Bang aku dari tak mau. Tapi dah kita kenyang dah. Padang dah ni aku ni. Dia kena ada peraturan lah. Kita. Tenang. Nasi khabu jumi amir aku dah rasa lagi dengan sahur kan. Dah biasa gitu. Nak gigak kali kat ni kat ye jual. Bunyi kata warisan. Tu sebut kau hamil ni kat ni Fauzi catering ni. Dah Fauzi cakap ayat tekan jumi jual kau nasi ayat nasi ni. Nasi khabu.
Punya kata sedap kau. Punya kata sedap aku nak rasa. Tak salah makan. Kita ada peraturan, makan tak salah. Halal makan tapi ada peraturan cara makan tu. Ambil makan tu jangan banyak. Boleh? Tu dia. Tu maka inilah kita nak faham. Bila kita yakin agama Islam ni agama samawi, agama yang datang daripada Allah, cara hidup, peraturan yang diajar oleh Allah, maka Allah ni wa huwal alimul hakim. Allah Ta'ala ni maha mengetahui, lagi maha bijak sana. Dia tahulah hak mana bagus, tak bagus untuk kita. Maha bijak sana, macam mana nak prepare diri kita, nak suruh jadi terbaik, betul tak? Maka Allah lebih tahu. Maka Allah Ta'ala patuh peraturan, kita ikut lalu. Tu maksud dia. Kalau bak motosikal anda pula ikut pomen kek kepala. Pomen kata kena ajar angin dengan minyak setara ni ya. Tak boleh, aku nak setara ni. Tak boleh, mabuk motor mu, kena ikut pomen ya. Betul tak? Kalau bak motosikal pandai ikut pomen. Debat agama, cara hidup, cara makan, cara bini, cara berpolitik, cara nega, ikut ulama walaupun nak ikut pelotok mu faham lagi? Ni uhara tu. Ni kata. Jadi kita tak pandai beragama ikut ulama. Pakai buat motosikal mu cari pomen dah kan pergi jumpa Ustaz Zahar suruh baiki motor mu. Ustaz tolong setting minyak angin motor GBO apa. Ustaz Zahar kata kepala otak mu. Mahal lagi. Betul tak? Tu mula jumpa pomen betul tak? Tu maksud dia. Jadi kita kena ikut ulama. Cara hidup kita makan minum beranak bini tu. Ikut pomen badang. Ikut peternak kambing. Peternak kambing kata kambing ni sedap, kalau makan paling kurang 4 ekor 4 orang je baru best. Ini nak suruh aku kambing je 4 ekor terus, seekor bagi 4 makan. Allah kedara. Faham lagi? Jadi tu kita nak sedar, atau nak yakin agama samawiyah. Okey, bermula daripada siapa? Bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Tu daripada Adam dah turun. Sebab semua Nabi datang ajak tauhid kepada Allah. Tak ada, semua bawa Islam lagi. Untuk manusia. Sehingga ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak pegang kemah insya-Allah. Kita kena amal lah, tubik sliding lagi. Tak ada dah cara hidup yang sempurna adalah Islam. Dah saya ikut orang. Kita tukar lalu. Kalau lama ni kita bersaing mengikut kafir, kita tukar lalu. Kena ikut Islam lah, cara gaul, cara capu. Lagu mana kalau ada dalam rumah pula, orang jiran mari rumah kita nak buat mana? Nak buat lagi laki puan capu kedak. Islam aja jangan capu. Faham lagi? Kita pun ikut lama ni capu. Duduk sama naik sembang. Wah. Laki bini ni. Nak buat lagi? Gila. Biasa gitu. Nak buat lagi? Ni kita tukar pula. Dah, orang puan suku, orang lelaki suku. Sebab fitnah banyak. Dah ada mata kita ni. Jenis kita cayang ni. Datang comel bini baru je. Bini nombor 3 bah. Dia bagi mau kita nak tunjuk bini je. Bengong. Jadi suruh bini pakar. Seksi bah. Kita jenis mata liar pula. Ada apa-apa sembang sama semeja. Dah tengok dah. Minum air sumbat aku hidung. Betul. Bang, betul tak? Ni kena jaga belaka tu Islam je. Bang. Jadi kita bila kita belajar, kita pun tukar lalu. Ambil cara hidup Islam, tinggal cara hidup kafir. Faham lagi? Bak mereta ke, bak nikah kahwin ke, bak jual beli ke, dah kira semua tinggal belaka. Sebab agama samawi lah, agama yang datang daripada Allah. Nampak? Kena yakin kat situ. Okey. Maka dia kata terdapat kesilapan. Tengok ni penting ni. Kesilapan orang kita ni. Tengok dia kata terdapat kesilapan yang menganggap bahawa agama samawi itu adalah Islam, Yahudi dan Nasrani. Dah Kang. Tu. Okey. Satu berarti situ. Tengok dia kata memang benar bahawa agama Yahudi dan Nasrani adalah berasal dari wahyu Allah. Tetapi dipinda dan diselewengkan begitu jauh dari sumbernya yang asal. Tu jadi lari yang bilicing tu. Nampak? Kristian apa serba tu kan. Bila sebut ada agama, semua ada Nabi ulama tu. Cuma dia terpesong.
Nampak? Dia diselewengkan. Jadi dok kekal, dok benar dah dengan apa yang diturunkan oleh rasul-rasul yang terdahulu. Nampak lagi? Tu dia. Tu Nasrani tu Kristian tu. Nampak? Dia Kristian bukan percaya kepada Nabi Isa. Percaya pada Nabi Allah, percaya kepada Allah kau. Percaya tapi diselewengkan agama tu. Maka tidak asli lagi, tak asal dah. Nampak? Tu. Patutnya bukan Kristian, Islam lah. Apa mau kibur nama lain? Patutnya Islam belaka. Semua Islam belaka. Tak ada seorang rasul pun bawa dak Islam dak. Semua daripada Nabi Adam semua Islam belaka. Sampai ke bila-bila pun Islam. Faham? Tu. Jadi orang tak faham dia kata, Nabi Isa bawa Kristian. Salah. Tak. Nabi Isa bawa Islam. Kristian tu diselewengkan dah. Faham lagi? Jangan faham, tak ada ramai orang salah faham. Nampak? Itu salah. Maka dia tu diselewengkan begitu jauh dari sumbernya yang asal. Dan Nabi Isa dulu bawa tauhid betul tak ke Tuhan? Betul. Tapi dalam ni jadi Trinity lah. Tu jadi salah belaka tu. Tak sampai dah. Nampak? Ia lari sikit-sikit. Itulah maksudnya dok Kristian. Kitab dia Injil tu berapa jenis Injil. Nampak? Dengan Bible-nya. Tu banyak kita seperti ngaji kitab je. Bukan ngaji kitab dia masa sekolah dulu dia tulis. Kitab bagi kepada berapa Injil. Nampak lagi? Tak payah ngaji kitab je. Tak payah dah. Padahal kita. Nampak? Selain pada kitab kita tolak lalu. Mudah. Tak payah ngaji kitab dia susah. Kita ngaji hak kita. Itu ulama aja. Bila lari, bukan lari pada hak kita bukan lalu. Ada kata kena ngaji kau, kita tak tahu hak mana Kristian. Dah payah. Ngaji hak kita. Selain pada hak kita bukan. Itu ulama aja. Mudah. Contoh, ulama buat contoh, kita kenal kereta kita. Lepas tu selain pada kereta kita bukan tak payah ngaji. Tak. Kita ambil kereta kita je dah. Bila mari hak lain bukan. Ni bukan kereta hamba dah Soviet hamba. Bukan kereta hamba ni. Kereta hamba ni tau. Faham lagi? Biar kenal gitu. Dah orang mari bawa ni, ni bukan ajaran Islam ni. Bukan. Mudah sokona aku mana bukan. Aku kenal Islam. Nampak lagi? Gitu Biar macam kita kenal kereta kita. Kita duduk Batu Nang tengah minum air, kereta kita lalu kat orang bawah tu, kita kenal, nak gana kereta aku. Tak? Kita boleh kenal pada pelik dan apa pun. Lah gitu je lalu. Tapi kita kenal. Tak? Anak aku hak ni bawa nampak pelik dah apa kuat tu. Hak nombor 3 ni. Kita kata. Tak? Kita pun tak ipung lalu. Anak gana tu bawa kereta ayah minta-minta dak ni. Tak? Biar anak pun kata, lagi tu, jalan tolong kejap. Beli speaker itu. Pergi jalan tolong. Betul sungguh dia bawa kereta kita. Padahal kita tengok lah gitu je. Tak perhati pun sebab kita kenal kereta kita. Betul ni? Tapi kalau kita tak kenal kereta kita, berat kau. Nampak lagi? Dia kena kenal. Biar kenal macam kita kenal kereta kita lah. Kebanyakan orang dia kenal kereta dia. Walaupun foto sagar sama belaka. Tak, BLM sama je. Tak, tapi kereta kita kenal lah hak kita. Lah, nampak lalu. Sekilas ikan di air ku tahu jatang betina. Orang dulu kata tu dah. Sebab dia maujud sungguh. Itulah bendanya. Biar kita kenal agama kita gitu. Nampak? Bila orang buat lagi nampak lalu. Benar? Muna reka ni. Tak ada dalam agama aku kau ni masa kona. Kita kenal. Biar gitu. Ni orang kona barang je agama kita. Nah. Lama tu kita kata lah salah rupanya aku amal 30 tahun aku amal kita kata rupanya salah. Faham lagi? Inilah kata sebab kita tak sedar. Tu ni nak kenal sungguh agama kita. Biar kita cukup kenal. Bila orang seleweng kan orang nak buat lari, kita tahu ini bukan agama. Nampak? Ni kita nak faham. Hak ni kata bid'ah dalalah tu. Bid'ah yang menyesatkan betul agama tapi jadi sesak. Faham lagi? Tu kita nak sedar. Okey. Pentinglah tu. Maka dia kata, mana saat ni? Ia telah menjadi suatu yang lain. Dan asing dari apa yang telah diturunkan Allah. Lari terus dah. Asing tak menepati. Dari segi tauhid lari jalan jauh jelak dah kalau Kristian. Nampak lagi? Boleh ke Nabi Isa tu anak Tuhan? Tu calon. Sayuk jauh. Kita agama kita Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab Tuhan bukan makhluk. Faham lagi? Sifat beranak ni manusia.
makhluk datang beranak. Tak, Tuhan tak beranak sebab dia yang buat makhluk. Faham lagi? Itu hebatnya Allah. Kita ngaji akidah kita. Hebatnya Allah ni sebab dia mengadakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Itu hebat. Kalau buat ada dah, tak hebat macam kita kan. Nak buat rumah, kita buat kayu sebab ada dah. Kita tak ada kayu boleh buat rumah kita. Tak boleh. Tu ripung binti dulu tu nak beli kayu. Bini kata, bang, kalau abang dak ripung 10 rias sehari, dak buat rumah lah kita. Kalau ikut dak dang, memang dak dang sokmo kita ni. Tapi kita kena paksa, tebeng. Bila kita tok dalam tong sokmo 10 rias sehari, kita taruh, jadi automatik nasi 3 suak kita makan, kita jadi makan 2 suak. Sebab sesuak tu nak 10 rias tadi, nak masuk dalam 10 rias tu. Tu orang dulu aja. Ni do. Pendapatan 50, darah 70. Bengong sungguh. Gak ada nyusah orang apa, duk butang sokmo lah kita. Tu orang tua dulu aja dah. Nah, kita makan 50 sehari, kita mampu makan 50 sehari, tapi kita makan 40. 10 tu kita tak dalam tabung. Apa lagi? Cadang sakit demam, anak nak nikah. Apa lagi? Tu. Ni kita dah. Pendapatan 50. Dah makan 65. Tu harus stesen. Tu tak? Ni sakit kepala seumur hidup dia nyuk umur. Islam jodoh kan. Tu dia. Itu cara dia. Barulah kita relax je. Lah Islam jodoh makan sikit tu mak ekonomi lah tu. Rumah orang lain 5 keluarga. Kita 5 beranak kau, 5 beranak kau. Tapi beras dia 3 rupik sebulan. Kita supik je. Sebab dia makan dengan cara kafir. Kita makan dengan cara Islam. Nampak? Orang kafir ni 7 perut dia makan. Allah. Kita orang Islam seperut. Nampak? Beza ni. Beza secara mana? Kira sendiri lah. Tu kita ngaji kitab Menawar bagi hati. Bab perut. Beza orang Islam makan dengan orang kafir makan. Dia cukup beza. Tak sama. Tu. Ni. Dia beza. Dia akan berubah lalu. Kalau kita Islam, dia akan berubah cara makan. Dia berkat. Orang Islam ni mengandungi keberkatan. Jadi bila dia makan tak jadi banyak. Sebab dia ada doa. Allahumma barik lana. Dia minta berkat dah. Bila berkat, makan sikit sudah cukup. Dah ustaz membaca dah doa makan tak? Tapi apa 3 pinggang kau? Baca balik. Baca tak betul. Apa lagi? Kalau baca betul, harap sungguh dengan Tuhan, insya-Allah. Nah, biasa makan 3 pinggang, hari tu kis baca doa punya pasal sepinggang. Tok Imam kejut tengok Tok Bilal makan sepinggang. Dia kata, mana Tok Imam, Tok Bilal nak mampu ha? Tok Imam tu, kan biasa 3 pinggang, dah kebuang terbiak dah. Dah aku makan doa, baca doa makan tadi. Selama ni aku baca doa lain, doa masuk tanda. Aku nak ke doa makan. Betul tak? Itu Islam, agama itu. Tengok, baru dah kita cukup makan. Barulah kita 50. Kita mampu makan 50 rial sehari, tapi kita makan 30 ringgit sahaja sebab berkat. Dah 20 rial tu boleh masuk tabung, cadang tayar pecah. Dah tayar biasa kereta kita kalau normal dah setahun dah kita jalan banyak sikit, setahun. Tapi dah kerana berkat dah pecah. Ni biasa 3 bulan pecah tayar. Sebab langgar benda. Dah langgar bucu mozaik. Bucu mozaik pecah-pecah tu tukang dah ingat nak tong siapa, tinggal depan rumah dah tukang mozaik tangga bawah nak raya. Faham lagi? Gustang tayar Michelin pula 100.5 seti. Berau kena pelepong bunyi. Wah, cah teru Michelin. Nampak? Jadi cadang nak gitu kita cadang takut pecah, takut gitu gini. Adalah biti. Tidak mutaitik lah. Kalau tak ada cadang, mutaitik tak cari biti. Pergi mau pak dera. Pak dera pinjam biti 600.5 nak itu tayar mu pecah. Pak dera tu minta maaf, hamba nak bayar otak kereta ri baru ni mutu anu hamba accident baiki banyak dah biti. Minta maaf lah pak dera tu. Kata kita buat datang deku. Mu kata kau kata deku. Nampak lagi mu tak mau simpang, tak mau jaga sakit demam orang tua kata. Betul tak ni? Kita orang-orang kan tak senang berlakon jadi wali. Wali dah apa pecah ke pecah dia. Dia ambil air liur tepek su. Jadi mula bukan wali, pecah jalan ring kamu. Faham lagi? Tu. Sebab tu beribadah, beramal mengikut kemampuan, kadar kita. Jangan ikut nafsu. Faham lagi? Sebab tu ibadah ikut cara Nabi. Nabi ajar lagu mana orang pekat rendah gini tinggi gini tinggi gini. Nampak lagi? Jadi yang tahu cara tu ulama.
Ulama ajar. Sebab tu kena ngaji dengan ulama, kena guru dengan ulama. Cara ibadah ni tak sama. Sebab kadar kemampuan orang tak sama. Kemampuan. Ada orang boleh bertahajud. Boleh bertahajud sampai ke cerah. Ada orang ni tak mampu 2 rakaat. Apa dia? Dia mayang 2 rakaat, berawak dia tidur. Kita kata komang tarikat dia masa tarikat kalau buat 2 rakaat tahajud sedap kita kata. Nampak ni aku ni bah dah 10 rakaat paling kurang. Aduh, mung aku tak sama. Pan lagi kadar kemampuan aku, kalau aku buat 10 esok dah bangun subuh. Pan lagi. Jadi pada tinggal subuh baik aku buat 2. Pan lagi. Mung dah apa lah sebab mung gagah. Buat 10 pun boleh bangun subuh. Betul ni? Jadi tak sama. Kapasiti kita tak sama. Sebab tu guru yang cerdik, dia nampak murid dia. Murid dia ni kena 2 rakaat. Faham? Mu 2 rakaat sudah. Ada dia tu guru. Tak payah buat apa 10. Mu ni aku lepas ni 2 sudah. Faham lagi? Lepas tu ada ayah bangun mu. Tidur pukul 11, bangun sebelum subuh. Janji waktu sahur mu bangun. Sebab ni kalau bangun 2 rakaat pun tak bangun subuh. Dia bangun 6.30. Bangun maya subuh je. Faham? Jadi ulama nak jaga waktu sahur ni, waktu penting. Faham lagi? Fajr kazi, antara fajr kazi dengan sadiq tu, itu penting tu. Waktu nak itu jangan tutup mata masa tu. Faham lagi? Ni masa tu kita tutup Kedak. Waktu fajr kazi kan. Kena masuk waktu subuh. Kita tengok tubiknya Fajar Qazi. Fajar Qazi itu Fajar pelawak. Dah masuk subuh lagi tu. Mana lagi? Dia selama 45 minit diiringi dengan kelam. Dia akan hilang cahaya tu. Lepas tu tubik Fajar Sadiq. Lepas tu baru subuh. Itu cahaya kebenaran. Maka daripada Qazi ke Sadiq ni jangan tidur. Nampak lagi? Lagu mana pun jangan tidur. Tukar kita mata. Faham lagi? Ni kita masa tu tidur. Jengeng. Nampak? Tu penting. Masa tu mustajab doa tu, kekuatan kita duduk situ tu. Ni masa tu tidur ada benda. Tok imam takbir tak dengar. Tok bila bang berdohong depan speaker tak dengar. Padahal belakang rumah surah tak dengar tak apa. Maka kadar itu ibadah kena beri bijak dalam beramal. Tu. Kita jangan tiru-tiru orang tak boleh. Sebab tu kita kena ada murabbi yang bimbing kita. Macam kita cerita gitulah, kita mesti ada pakar yang merawat jantung kita. Kalau hak zahir makan ubat benda, mungkin mari cek berapa kali X-ray, kena ada pula rawatan susulang. Sebab nak pastikan 3 lain ni sumbat ni normal balik. Faham lagi? Pakar ada. Begitu juga kita dalam kerohanian tak sama. Mesti ada murabbi yang rawat kita. Bab rohani lah. Bukan bab syariah ni, bab rohani, bab hati. Mesti ada murabbi, mursyid kita. Nak ada. Dia yang kenal nyakit kita. Dia boleh rawat kita sakit benda. Faham lagi? Sebab dia pakar dalam rohani. Tu dia. Ni kita tak jumpa tu. Dah hamba tak lama 50 tahun dah. Tapi hati hamba la ilaha illallah. Apa yang digitu lagi? Hamba tak rawat lah tu. Dia kena pergi jumpa pakar dia. Dia beri obat dalam masa sekian-sekian makan. Kalau kena operation pun dia operation. Kalau tak payah operation, buat makan ubat je. Apa lagi? Nampak? Ni dok benda padang makan ubat, operation tu. Apa gitu anak murid? Faham lagi? Sebab tu murabbi yang paling agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia murabbi yang agung. Dia boleh tahu nyakit sahabat. Rohani sahabat tu, hati sahabat dia tahu. Hak ni nyakit ni, hak ni nyakit ni, hak ni nyakit ni. Nabi boleh tahu. Hebat orang Nabi. Orang kata macam Tuhan Nabi. Dok hebat. Kan Nabi tak tahu apa yang ada dalam hati. Betul tak? Betul. Kan Nabi boleh tahu apa dalam hati manusia. Nabi kata aku tak tahu melainkan Allah. Dah tu Nabi boleh tahu. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia ajar sahabat kerana kasih. Dia takut sahabat masuk neraka, dia takut sahabat salah. Maka kerana kasih dia ke sahabat itulah Allah buka hati Nabi sehingga tahu apa yang sakit hati sahabat, nyakit benda dalam hati. Sebab Nabi boleh rawat bila tahu. Betul tak? Tahu Nabi dengan pengetahuan Allah. Nampak lagi? Begitu juga mursyid. Guru mursyid ni, dia boleh, guru tarikat yang betul lah. Dia boleh tahu nyakit murid dia. Hak ni kedekut nak apa ni. Dia boleh tahu. Maka sebab apa? Sebab dia kasih kepada murid dia kerana Allah. Maka Allah Ta'ala buka penyakit murid dia.
Hak ni tak pula. Hak ni dia tahu pula. Hak ni jenis bahasa malu malu. Nah, dia boleh tahu. Bahasa malu dia kata, mak tu guru sidik tu hijau lah. Aku tengok baju dah sabah maju gitu je. Dia tu, kamu rasa mu sabah pakai libas golok ke? Sakai 51. Dia dah sabah. Faham lagi? Tok guru sidik. Sebab mu jenis malu korang. Pakai yang lekeh. Tok guru suruh pakai lekeh. Pakai lekeh malu kekok. Tok guru poteh. Ji cik beli tu apa ni makanan kucing kat Maiding. Ustaz hamba tak apa sedap pergi Maiding. Biar lasang sebab pakai yang tak comel. Dia segang nak pergi tempat gitu. Kalau we pakai yang comel pula baru naik. Maka mana pun sifat malu kena pakai pakaian yang gitu. Tu rawatan hati tu. Tu mursyid dia tahu dia tu. Sebab tu tak serupa murid dia. Tengok ni murid suka tidur. Murid dia bangun malam pun tidur tu. Apa? Tak sama. Ni dah murid kalau 1000 pula ke zikir. Dah sama. Nyakit tak sama. Tu dia. Jadi guru hari ni tak tahu nyakit murid sebab apa? Sebab dia dakwah bukan kerana kasih. Dia membimbing murid bukan kerana kasih. Ni payah hari ni nak cari. Sebab tu dia akan nak tanya murid masalah nyakit. Tok guru kata buat je. Tok guru kata sebab tok guru dah tahu. Tok guru pun terhijab. Sebab dia tak sayang pun ke murid dia. Bang, ulama dulu basah janggut nangis malam. Memikirkan tentang manusia, tentang orang awam ni. Nangis ulama dulu malang, fikir orang awam ni. Esokkan orang awam ni akan diuji oleh benda ni. Nampak? Diuji dengan piti rebah orang Islam. Ditipu oleh Yahudi dengan pangkat kemewahan, rebah orang Islam. Dia mikir tu aku nak buat rana nak suruh orang Islam jadi kuat. Tak tertipu dengan dunia, tak tertipu dengan Yahudi. Itu kerja ulama. Faham lagi? Dia mikir. Kita ni tidur senyap tau. Balik orang belah turun sejik, orang jamu siakap pisang ke apa, makan neti perut lapang jenis lauk, balik tidur ke orang. Esok bangun pula kuliah subuh. Faham lagi? Pergi kuliah pula. Mak berlanggut belakang pula kena datang roti canai telur. Gitu ya kita hari ni. Faham lagi? Tak ada rasa kasih pun ke murid. Betul tak? Muhammad dah amal, mampu mung. Faham lagi? Janji aku boleh siapa? Kedak payahlah nak cari orang ikhlas. Hak tu set ustaz lah tu. Kena fikir diri lah siapa-siapa. Kenapa? Dia sendiri kena fikir. Betul tak ni? Aku mari subuh tadi kerana kasih ke kerana sapu surat? Ataupun kerana nak suruh orang aku ni hebat subuh hari boleh ngajar kau. Kira diri je. Kalau kerana kasih, insya-Allah selamat kita di akhirat lagi. Ustaz tu selamat. Bang. Ni ada kau. Pergi kat orang kaya Jepun pergi. Bayar 1000 lebih. Lepas tu dia orang sesok kata, dah ustaz ada masa lagi? Ada lagi. Dah boleh tak singgah kat hamba surah hamba buruk ke surah hamba? Ada? Boleh. Dah berapa nak bayar? Tanya berapa nak bayar. Tak. Tu biasa tu ustaz-ustaz kita ni lagi berapa siapa? Siapa tanya bayar berapa? Ni ustaz kita hari ni lah tu. Dah tak pun dah jahanam apa. Faham lagi? Siap tanya berapa nak bayar. Kalau anda 2,000, no tak boleh. Bawah 2,000 jangan panggil air lah. Air bukan kelas ni. Faham lagi? Ni yang berlaku hari ni. Betul tak? Ni murid punuh je agama. Jadi murid sesat gitu. Tak tahu benda pun. Sebab guru tak sayang pun. Guru tak cana pun. Mu sakit, mu amal ke tak cara. Betul tak ni? Jadi kalau guru yang kerana kasih sungguh, dipastikan nyakit hati kita hilang. Kalau mu semaya tak khusyuk, nak suruh jadi khusyuk. Tok guru betul lumuh untuk mengkhusyukkan anak murid. Faham lagi? Tu baru tu baru ikhlas tu. Tapi payah nak cari tu. Zaman Nabi, zaman sahabat, salafus soleh dulu ataupun ulama-ulama kita dulu. Toku Pulamani, Toku Paloh tu. Faham lagi? Tu kerana kasih tu mereka tu. Ni wallah alam cari diri ya pula. Siapa? Dah tak ada ke ustaz orang ngajak kasih ada, mu kena cari ya. Mu kena cari diri ya tu. Semua lagi dalam pokok getah ke belah pokok getah masuk dalam cari. Ingat senang nak cari mursyid. Hak mengajar kerana Allah sungguh. Kena khabak apa? Cari. Tak? Kaya dalam batu, belah batu cari. Bukan senang. Inilah benda sebab tu dah berkat ni tau. Itulah benda. Kita kena sedar. Pukul berapa dah ni?
Ambil tau 45 minit dah. Boleh berhenti dah kuliah duha kan. Kuliah garik sejam banyak sama dah. Kuliah subuh 35 minit. Semua lah. Betul tak? Sikit-sikit padang dah. Alhamdulillah. Sama-sama kita semua. Waktu duha kita boleh duduk sejik gini. Satu anugerah yang hebat bagi kita. Yakinlah. Syukurlah kita. Dah, walaupun kita mari ngaji sepatah je boleh buat alik. Tak apa dah. Anugerah Allah dah. Boleh duduk tu. Sama hamba mari ke dengar ustaz usuk ngajar kuliah duha. Dah masuk sutir. Dah apa dah masuk sutir pun. Boleh duduk dah sejik niat itikaf boleh pahala dah. Faham lagi? Boleh pahala dah. Sebab faham tu hak Allah bukan hak kita. Bila Allah Ta'ala faham. Allah Ta'ala tak widah. Tugas kita mari je. Faham lagi? Biar nak buat kan dia tak faham pun. Tak ada masalah. Bila tak nak faham, dah mari lagi faham dah. dah mari faham dah. Warna pula ustaz gitu. Dah mari faham dah. Faham lagi? Dah duduk rumah hamba tengok dah kita air. Faham lagi? Tengok dah makin Tuhan beri kepahaman dah. Lepas tu mari tanyalah. Dengar ustaz ngajak. Lah ya dah aku faham gini dah dia. Dia dah tu. Itu anugerah dah tu. Faham lagi? Dah susah-susah. Kita mari je. Tu. Macam bergerak mari je. Dah, hamba tugas hamba mari je. Dah, jangan nak suruh orang faham tak boleh. Yang beri faham tu Allah. Hamba mari je. Faham lagi? Lepas tu doa lah. Ya Allah memberi kefahaman kepada mereka. Itu tugas kita doa. Sebab Allah beri faham. Jadi hamba sekarang setakat kemampuan hamba lah. Tak payah menebeng lah. Nak suruh orang faham. Tak payah nebeng sebab yang beri faham Allah. Hamba sekarang sekadar hamba mampu. Betul lah ni? Ni nak faham ngaji. Ni kau sarah tu kau nak suruh orang faham. Lah bergerak sungguh. Tak payah. Kadang kita mampu setara ni kita boleh sarah setara ni lah. Orang tak faham pun orang ni itu anugerah Allah dah. Apa? Ada orang yang mudah faham, ada orang yang payah faham. Betul? Sebab yang beri faham itu Allah. Jadi tak payah nebeng-nebeng mana lah. Kita banyak kerja lagi nak pergi kat lain. Betul? Hak ni nak beli sayur, hak ni nak beli ikan. Betul tak? Kena anak atas bini atas salayang. Datang ustaz lambat ceramah. Apa lagi? Kita tak mau mari kuliah duha sayang kau. Dah, tapi bini tengah atas salayang ni. Jadi kita kena timbang-timbang lah. Apa lagi? Ni siapa duha sejam kau nyanyi ha. Betul tak? Nak pergi cari macam-macam lagi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah berduduk ni pun alhamdulillah dah. Padang lah tu. Okey, insya-Allah lah. Nak tengok tempat berhenti tu. Nak tengok lagi tempat berhenti ni. Ya dah. Berhenti dah tu. Titik diturunkan oleh Allah ni. Dari apa yang telah diturunkan Allah habis itu. InsyaAllah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki kita sambung pula muka surat 38 ni. Sebenarnya semua rasul-rasul terdahulu membawa Islam. Tahir khabar. Betul tak? Sebenarnya semua rasul-rasul terdahulu bawa Islam mereka. Kita sambung situlah. InsyaAllah wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.